Pentingnya untuk kita mendapatkan surat preskripsi daripada doktor ataupun pengamal perubatan sebenarnya untuk kita mendapat pelbagai jenis ubat dan ubat-ubatan yang boleh kita kategorikan sebagai kumpulan B ini sebenarnya kalau kita mengambilnya dengan dos yang berlebihan ianya boleh memudaratkan tubuh badan kita dan ianya boleh menjadi racun. Itu yang perlu anda ingat. Baik, untuk Akta Racun 1952 ini sebenarnya masih lagi diguna pakai dan ada pandangan daripada segelintir pihak bahawa mengatakan bahawa akta ini telah pun lama lapuk dan sebagainya, dan jika sabit kesalahan anda boleh didakwa di bawah Seksyen 32/2 Akta Racun 1952, dan jika sabit kesalahan boleh didenda RM5,000, penjara setahun hingga 2 tahun. Dan kalau kita lihat denda itu, saya rasa hukumannya begitu ringan sekali dan kita harapkan bahawa akta ini bakal digubal. Itu kata daripada tetamu sebelah saya ni lah nanti. Okey, baik, jom tanpa berikan banyak masa lagi saya nak kenalkan kepada kalian, kita bersama dengan kita bersama dengan Encik Amrahi Buang, Presiden Persatuan Farmasi Malaysia. Assalamualaikum Encik Amrahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Penerangan saya berikan tu bagaimana? Betul? Okay. Kita boleh mencerahkan lagi. Ya, boleh yakinkan lagi kan. Baik, kita nak bercerita berkenaan dengan preskripsi ini. Mungkin mereka yang berada dekat kampung kan, mereka rasa apa agaknya preskripsi itu. Mereka ni nak dapatkan ubat, tetapi kenapa nak kena ada preskripsi itu? Sebagai permulaan mungkin Encik boleh kongsikan, Encik Amrahi boleh kongsikan apakah yang dimaksudkan sebagai preskripsi itu. Dalam bahasa muda, bila kita kata slip preskripsi ni surat ubat aja. Kalau orang kampung cakap tu je lah senang surat kan. ubat aja kan. Jadi kebiasaannya kalau kita pergi ke hospital atau kita pergi ke klinik kesihatan, jadi selalu kita pergi jumpa doktor. Lepas tu kita akan dapat, selepas dia dah melakukan diagnosis, dia akan menulis satu dokumen. Kita panggil surat ubat, dan dokumen ni mesti dipenuhi. Selepas itu bagi pada pesakit dan pesakit pergi ke farmasi dan untuk mendapat bekalan. Jadi dokumen itu kita panggil sebagai preskripsi, maknanya satu arahan daripada doktor untuk ubat, jenis ubat, dos dia dan sebagainya, kekerapan dia dan berapa lama. Ya, kadang-kadang surat preskripsi ini yang diberikan kepada pesakit berkemungkinan ubat-ubatan itu tidak ada di hospital berkenaan yang mana mereka pergi kepada doktor tu. Jadi seperti yang saya sebut tadi, jadi bila kata slip preskripsi ini, dia adalah satu dokumen resmi dan juga satu dokumen yang legal. Jadi bila kita kata legal, maknanya mesti perlu diisi. Jadi kita cuma apabila seorang doktor mengeluarkan preskripsi, kita kena pastikan bahawa setiap butir-butir yang ada dalam seperti mana mengikut Akta Racun 1952 itu dipatuhi. Jadi ini adalah tujuan dia lalu untuk mengawal. Jadi perkara ini yang perlu dilakukan, dan saya pasti bahawa setiap doktor yang terlatih apa semua, mereka tahu bagaimana untuk mengeluarkan slip preskripsi yang lengkap. Pasal kalau tidak ada slip preskripsi yang lengkap, maka farmasi akan query, farmasi akan kena semak dan sebagainya. Dan kalau kata farmasi sendiri memberikan tidak berpandukan kepada slip preskripsi itu, menjadi satu kesalahan. Betul. Dan surat preskripsi yang diberikan daripada pengamal perubatan itu kepada pesakit bukan sekadar sign macam tu je, tanda tangan saja kan, perlu ada cop dan sebagainya untuk mengesahkan bahawa surat itu adalah surat yang tulis dan juga benar. Kadang-kadang kita tertanya-tanya juga jenis ubat-ubatan yang kategori bagaimanakah? Tadi saya dah sebut kumpulan B kan. Kumpulan B ni jenis ubat-ubatan yang bagaimanakah perlu untuk kita mendapatkan surat preskripsi daripada doktor terlebih dahulu. Jadi kalau kita kata jenis ubat yang memerlukan preskripsi ini memang daripada kumpulan B mengikut jadual di dalam Akta Racun dan jadi banyak ubat-ubat yang terlibat. Pada mana yang saya sebutkan tadi, bahawa setiap ubat di Malaysia ni perlu berdaftar. Jadi bila kita berdaftar, jadi kita tahu dari segi dia punya kualiti dia, dari segi keselamatan dia, selamat digunakan, dan yang paling penting adalah dari segi dia punya keberkesanan. Dan untuk menggunakan ubat-ubat preskripsi ini memang perlu dimulakan oleh doktor. Jadi berbagai penyakit akan terlibat, sama ada penyakit darah tinggi ke, penyakit diabetes ke, dan penyakit jantung ke, kecemasan dan sebagainya. So jadi perkara-perkara ini yang perlu dimulakan oleh oleh seorang doktor, dan doktor tu kena buat keputusan. Sebab kalau kita tengok obat hipertensi banyak, obat hipertensi atau ubat diabetes banyak. Jadi pulang kepada
rawatan yang doktor tu fikir untuk memberikan kepada pesakit. Jadi dari situ yang dia akan buat keputusan. Apakah ubatnya, apakah jenis dia, bentuk dan sebagainya. Betul. Jadi arahan bertulis tu yang jadi masalah. Jadi mesti dibuat dengan betul supaya pihak farmasi boleh melakukan proses yang seterusnya untuk membekalkan, bukan saja untuk membekalkan tetapi untuk memberikan ikhmat nasihat. Susah sebenarnya nak makan ubat ni, bukan satu perkara yang mudah. Dan ini peringatan juga saya rasa apabila Cik Abrahi katakan tadi, peringatan juga untuk doktor yang mana mengeluarkan surat preskripsi itu. Sebab ini pengalaman saya lah. Ayah saya pun memerlukan surat tersebut. Surat preskripsi daripada doktor tersebut, saya sendiri tak faham suratnya kan. Jadi kita harapkan bahawa doktor cakap lah tentang perkara ini kan. Bagi tulis, kita tahu, faham lah tulisan doktor bagaimana kan. Tapi kalau berarti jelaslah, terang kan. Kita perhatikan surat yang diberikan untuk pesakit kan harus dikeluarkan daripada doktor. Adakah benar wujud pegawai farmasi pun boleh mengeluarkan surat preskripsi ini untuk diberikan ke farmasi yang lain? Okey. Jadi kalau menjawab pada soalan itu, kalau kita kata ubat preskripsi, farmasi buat masa sekarang tak boleh menulis preskripsi itu. Preskripsi itu cuma boleh ditulis oleh seorang doktor. Okey. Tetapi walau bagaimanapun dia ada lagi satu kumpulan tau. Bukan kumpulan B tapi kumpulan C. Tapi kalau kumpulan C, ubat ni boleh dimulakan oleh ahli farmasi. Maknanya apabila tuan pergi ke farmasi komuniti, dan atas tanda-tanda penyakit atau sistem-sistem penyakit, jadi sebenarnya kalau ikut akta ni, kalau kumpulan C tu, farmasi itu boleh mulakan. Contohnya kalau kata ada sesama ke demam ke batuk apa semua, perkara-perkara itu memang dia boleh dimulakan. Tetapi tanggungjawab ahli farmasi adalah untuk memastikan kalau kata berdasarkan kepada dia punya dia perhatikan sistem-sistem. Kalau kita kena refer kepada doktor, kita kena buat refer itu dengan betul. Mana mesti buat cara profesional lah. Betul. Cuma tadi kan dia sebut pasal apa ni, preskripsi itu kan. Ya, macam kami kita cuma tak mau berlaku kesilapan itu saja. Jadi kita kena screen prescription tu dan pastikan semuanya betul lah dari preskripsi. So satu tugas yang agak inilah. Sebab kalau tidak dapat ni dokumen rasmi dan boleh dibawa masuk ke mahkamah. Jadi tak boleh laku kesilapan lah. Betul. Itu sebagai permulaannya. Dan rekan anda semua dah memahami apakah itu preskripsi itu. Dan ini berbalik kepada ini perbincangan sebenar yang kita nak tanyakan kepada Cik Amrahi berkaitan dengan Akta Racun 1952 ini. Kalau kita ikutkan tahun ini adalah terlalu lama sangat, ianya tidak digubal dan difahamkan bahawa Cik Amrahi memang memperjuangkan hak untuk kita mengubal akta ini daripada pihak KKM sendiri. Jadi bagaimana untuk tempoh sekarang ini berkaitan akta tersebut? Sebenarnya apabila kita tengok latar belakang Akta Racun ni, jadi dia masa zaman British dulu. Maknanya tahun 1952. Jadi sampai sekarang ni masih lagi tidak dimelihat. Jadi kita tahu bahawa peraturan-peraturan ataupun section-section yang ada di dalam akta tu perlu dipindah berdasarkan kepada peredaran masa. Lebih lagi sekarang dengan dunia digital dan sebagainya. Jadi perkara itu mesti diubah. Jadi apa yang sedang berlaku sebenarnya, kerajaan cuba nak meminda rang undang-undang ni sebab ada keperluan untuk ketum sebenarnya. Itu asal dia. Dan saya dapati perkara itu telah ditarik balik dan kita kena tunggulah sama ada benda itu akan ataupun akta ni akan dibawa pada bulan November nanti. Sebab di dalam akta ni begitu banyak penambahbaikan yang telah kita bagi input. Macam contoh tadi dari segi macam saya kata preskripsi elektronik bagi umpamanya. Ataupun macam mana kita mengawasi penjualan ubat-ubat di atas platform digital dan sebagainya. Jadi ini perkara-perkara baru dari segi hukuman. Macam kalau kita tengok sekarang Akta Racun, dia sekarang kadang-kadang semua kesalahan di bawah Akta Racun sekarang jadi satu jenayah. Jadi benda itu pada kita tak berapa adil lah. Pasal kita kena asingkan kesalahan-kesalahan yang jenayah. Jenayah ni maknanya kalau you simpan
ubat tidak berdaftar dalam jumlah berjuta-juta, takkan denda yang seperti mana yang dia sebut tadi. Tak berbala lah. Tapi dalam lagi satu pihak di mana kesalahan kecil-kecil kan, kata umpamanya tentang persepsi ataupun benda-benda yang remeh apa semua tu kan. Tapi yang tu kita melihat bahawa mesti ada satu section yang kita nak di dalam RUR tu di mana dibenarkan untuk compound. Jadi tak payah pergi mahkamah. Kadang ketika kesian saya tengok ahli farmasi, dia punya kesalahan tu sedikit sangat tapi paksa juga pergi ke mahkamah. Saya rasa perkara ni kena ubahlah. Jadi benda-benda macam ni yang banyak yang kita dah masukkan dalam atur. Jadi kita cuma minta kepada kerajaan supaya menyegerakanlah pembentangan akta racun ni. Undang-undang ni ya. Okey, baik. Kita bukan saja perbincangan berdua saja. Kita nak ambil pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita bersama dengan Cik Ikram dari Shah Alam ya? Ya, betul. Okey, baik Cik Ikram. Ada soalan nak diajukan kepada Cik Amrahi, silakan. Okey. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Cik, saya nak bertanya sikitlah pasal ubat-ubatan, jamu-jamu yang ada jual dekat, contohnya macam dekat pasar malam ke, toko jamu pasar, betul, ada yang jual dekat pasar malam ataupun pasar hari Minggu yang diorang ada keluarkan, diorang ada jual macam ubat yang ada prescription dan ada yang tak ada prescription. So ubat tu okey ke, bagus ke kalau kata kita beli dan kita guna ubat tu? Sebab macam mak saya sendiri pun selalu kirim saya untuk belikan ubat-ubat tu. So saya nak tahulah sama ada ubat-ubat tu selamat ke tak. Kalau kadang kadang ubat tu prescription katanya daripada klinik, ada KKM semua. So ada yang tak ada. So kita nak tahu adakah benda tu okey, boleh digunakan, selamat atau tidak sebenarnya. Okey, baik. Terima kasih Cik Ikram dengan jawapan daripada Cik Amrahi. Baik. Betul apa yang Cik Ikram katakan tadi, sebab memang ada lambakan ubat-ubatan tersebut dijual, dan kalau kita perhatikan dekat kotak tu pun ada lulusan KKM dan sebagainya. Bagaimana menjawab soalan ni? Jadi kita kena ingatlah bahawa seperti mana yang saya sebut tadi, aspeknya adalah aspek kualiti, aspek selamat dan juga berkesan. Jadi kita tahu bahawa semua produk di Malaysia ni semua didaftarkan. Jadi kalau tidak didaftarkan memang tak boleh digunakan dan menyalahi akta racun. Jadi kalau kata kita dapat bahawa ubat-ubat yang memerlukan preskripsi ni memanglah tak boleh dijual di kedai runcit, tak boleh jual di pasar malam, di tepi tepi-tepi bangunan dan sebagainya. Jadi pada kita mudah aja solusi dia, iaitu dapatkan daripada klinik dan juga daripada farmasi. Jadi kita ni semua boleh membantu. Jadi dia punya masalahnya sekarang ni apabila kita beli di tempat-tempat tersebut adalah dia punya kesahan tu macam mana, betul ke ubat ni tulen dan ataupun kita panggil ubat palsu ataupun ubat campur palsu ataupun ubat yang diimport oleh migran. Baik. Pun jadi satu isu sekarang ni sebab kita ada banyak pendatang asing yang bawa masuk ubat. Jadi perkara-perkara ni semua menjadi lambakan untuk masyarakat dan sangat membahayakan. Tapi kadang-kadang mereka pun nak tahu juga bagaimana agaknya untuk kita mengesan sama ada ubat tu adalah ubat palsu ataupun ubat secara ubat tu tulen. Ya. Kalau pergi ke farmasi senang saja. Maknanya bila kita pergi farmasi, kalau kita jumpa, kita memang ada Pharmatech. Jadi kita boleh cek sebab dia ada dia punya keselamatan, dia punya orang kata benda yang kita boleh gunakan Pharmatech tu untuk mengesan ubat tu sama ada berdaftar, tulen dan sebagainya. Itu yang jadi elok pergi ke farmasi lah, senang. Betul. Itu antara langkah yang senang lah. Senang untuk kita mendapatkan ubat daripada surat preskripsi doktor kan. Sebagai penutup ataupun kesimpulannya, apa yang mungkin Cik Amrahi boleh kongsikan bersama dengan penonton di luar sana berkaitan dengan saya sebenarnya lebih bimbangkan dari segi apa yang berlaku di online. Maknanya atas talian ni, di dalam talian ni sangat-sangat berbahaya. Seperti mana disebut dalam kita tengok tadi ada track kan. Di mana begitu mudah kita mendapatkan ubat-ubat preskripsi di atas talian. Saya rasa perkara ini membawa kerisauan kepada KKM, kepada pihak doktor dan juga pihak farmasi. Jadi kita harap perkara ini dihentikanlah. Cuma pada pandangan saya, sebab
akar ni tak ada pindah lagi. Ya, ya. Jadi mesti kita ada peruntukan di mana pengendali platform ni seperti kita tahu kan siapa yang jadi pengendali ni mesti ada kawalan. Ya. Jadi mereka pun mesti bertanggungjawab. Kalau contohnya lah katalah sekarang ni ada konsep e-pharmacy. Jadi kalau kata kita nakkan ada e-pharmacy mesti kita kaitkan dengan physical store. Maknanya tempat yang farmasi. Jadi perkara-perkara ini kita dapat tahulah kalau apa-apa kesilapan terus kita boleh pergi kepada ahli farmasi yang berkaitan. Jadi perkara-perkara ini mesti dimasukkan dalam akta tersebut tadi. Baik, okey. Ya. Itu saja masa yang sempat diberikan. Terima kasih saya ucapkan kepada Encik Amrahi Buam, Presiden Persatuan Farmasi Malaysia. Jadi dari anda semua yang mana mungkin sebelum ini pergi untuk mendapatkan ubatan dengan cara yang salah dan juga tidak sah, mulai saat ini kalau boleh itu kita pergilah berjumpa dengan doktor, dan kalau anda ingin dapatkan ubat di farmasi yang berdekatan, dapatkan surat preskripsi daripada doktor terlebih dahulu sebab kita takut bahawa kita makan ubatan itu dengan dos yang berlebihan. Baik, terima kasih kepada Encik Amrahi, dan kita nak